Malah disebabkan Wah, ada itu di banyak Malaysia kali juga. nama Malaysia disebut dalam filem ini. Seperti ini, इसलिए कि शौहर पाकिस्तानी है। मलेशिया में इस हिंदुस्तानी खातून को ताहिर से प्यार हुआ। ini मैं काम की तलाश में मलेशिया गई। dan juga ini. साथ में नहीं बैठोगे? मलेशिया नहीं है उसमें। Isn't it beautiful here? Yang memaparkan bandaraya Kuala Lumpur. Tuh, KLCC jembatan, iya kan? Kalau Jembatan korang nak tahu, penghubungnya. dalam ending cerita ni, ketika babak di stesen kereta api, Let's do it. Ini kat ini ya, Menorel. korang akan nampak Pudu. papan tanda stesen Pudu kan? Tapi sebenarnya lokasi penggambaran ini adalah di stesen Bukit Jalil. Tapi Oh, disebabkan pelakon Bukit Jalil. utamanya susah nak sebut perkataan Bukit Jalil, diorang buat keputusan untuk tukar papan tanda tu ke stesen Pudu. When will I see you again? Meet me tomorrow morning, 6:30 at the Pudu train station. Makin mendonya lah Malaysia lepas ni. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Widianti Putri. Hari ini aku akan mereaction sebuah video dari channel Faktau Channel tentang 10 kali Malaysia muncul dalam film terkenal dunia. Kemarin kita udah sempat reaction yang kartun, ini versi filmnya. Kira-kira dari negara manakah film-film tersebut yang menyebutkan nama Malaysia dalam karya mereka? Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @Widianti Putri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. 10. Lupin. Lupin. Biasanya kita dengar Malaysia muncul dalam filem Jepun, UK, China, India ataupun US kan? Kali ni rare sikit sebab siri ini dari Perancis. Oh, Perancis. Tu connais le coup des menottes? Le coup des quoi? Pas maintenant tu connais? Merci. Lupin merupakan siri misteri jenayah dari Lupin. Perancis yang mengisahkan tentang asalnya Diop, seorang pencuri genius. On va le voler. Vous entrez balayeur et vous sortez millionnaire. Yang terinspirasi daripada watak fiksyen terkenal Arsène Lupin, Arsène Lupin, gentleman burglar. di mana sejak kecil ayah asalnya telah dituduh mencuri oleh keluarga kaya. J'ai juste eu la tête de mon fils. Je n'y ai jamais touché. Qui d'autre alors? Mais je fais rien. Lâchez-moi. J'ai rien fait. On y va, on y va. Dan akhirnya kehilangan nyawa dalam penjara. Job. Par loin. Sejak dari itu, Asane membesar menjadi seorang pencuri genius semata-mata untuk membalas dendam dan membongkar kebenaran demi membersihkan nama ayahnya. 25 ans que je me dis que mon père est un voleur. J'ai grandi avec ça. Kalau korang tengok dalam episod 4 siri ini, Asane mendapat bantuan seorang wartawan untuk mendedahkan jenayah Hubert Pellegrini. Attentat de Kuala Lumpur en 96. Kuala Un Lumpur intermédiaire 96. a arnaqué des trafiquants malaisiens au cours d'une vente d'armes. Menariknya, nama Malaysia turut disebut. Vous allez le voir, ce sont les images d'une rencontre qui a eu lieu en 1996. Kuala Lumpur Malaysia. 96, Patutlah Malaysia. siri trending nombor 1 dekat Malaysia. Teringat pula faktau pasal anime Lupin the Third. Sembilan. Lupin tadi Dia ya. diplomat. Kalau video bertajuk 10 filem terkenal antarabangsa yang difilmkan di Malaysia, Faktau ada senaraikan filem Kabali. Filem ini turut menyaksikan kemunculan pelakon-pelakon Malaysia, iaitu Roshamno, Nurman Hakim Oh, dan kita Zack belum Taipan. reaction Namun itu siapa guys sangka pada filmnya. tahun 2025, sekali lagi syarikat perfilman di India memilih Malaysia India. sebagai lokasi filem. The Diplomat yang dihasilkan pada The tahun Diplomat. 2025 ini merupakan sebuah filem thriller politik. नाम क्या है तुम्हारा? मैं क्या प्रॉब्लम है? ताहिर ने ताहिर? Yang diinspirasikan daripada kisah benar penuh dengan konflik diplomasi dan emosi. क्या हुआ? या तो तुम बहुत लकी हो या बहुत बड़ी फ्रॉड। क्या हो? Ia mengisahkan tentang seorang diplomat India bernama JP Singh yang bertugas di kedutaan India di Pakistan. Namun hidupnya berubah apabila dia bertemu dengan seorang wanita bernama Uzma Ahmad.
प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं दोबारा वापस कभी नहीं आ पाऊंगी। Uzma merupakan seorang rakyat India yang telah diperdaya dan dipaksa berkahwin dengan seorang lelaki di Pakistan serta mengalami penderaan fizikal Aduh, dan mental. kencang banget tuh, gila. Apa yang menarik, Uzma telah bertemu dengan lelaki Pakistan itu di ada Malaysia. KLCC. KLCC. Malah disebabkan Wah, ada itu di banyak Malaysia kali juga. nama Malaysia disebut dalam filem ini. Seperti ini, इसलिए कि शौहर पाकिस्तानी है। मलेशिया में इस हिंदुस्तानी खातून को ताहिर से प्यार हुआ। ini मैं काम की तलाश में मलेशिया गई। dan juga ini. साथ में नहीं बैठोगे? मलेशिया नहीं है उसमें। Siapa yang dah tengok cerita ni? Tapi itulah Wah, cuma slow nanti sikit. kita Tak lihat macam yang cerita ada di Bali. Netflix ya. 8. Menarik kayaknya guys, dari diplomat. Wolf Hiding. Ini merupakan salah satu filem yang paling menarik dalam senarai kali ini. Wolf Hiding merupakan filem aksi jenayah dari China yang penuh dengan konspirasi, balas dendam dan perebutan kuasa dalam dunia gelap. Seguridad. Cerita ini berlaku di sebuah negara Asia Tenggara fiksyen yang dikuasai oleh sebuah organisasi besar bernama Hong Tai Group, dari perniagaan sah sehinggalah ke aktiviti haram seperti pemerdagangan manusia. Tapi Malaysia tak muncul atau disebut secara direct dalam filem ni. Kenapa faktor masukkan? Ini kerana negara fiksyen yang dicipta dalam filem ini merupakan gabungan antara dua negara, iaitu Vietnam dan negara Malaysia. Malaysia dan Vietnam. Jadi, korang boleh nampak banyak elemen dari Malaysia seperti bendera Oh iya tuh ya. dan tulisan. Walaupun tulisan dalam filem ni nampak pelik, tapi korang boleh baca dengan jelas lagi sebab diguna bahasa Melayu yang dah digabungkan dengan tulisan Vietnam. Dah macam tulisan janaan AI Perkolaborasian Vietnam Malaysia ya. With the evidence, all those involved have been arrested. 7. Wow, menarik. Train to Busan Peninsula. Untuk Korea ya? tajuk dalam senarai kali ini, Fakta pernah sebut sekejap je dalam video sebelum ni. Dalam filem antarabangsa seperti Bella Rahim di dalam Train to Busan Peninsula dan banyak lagi. Jadi, dalam tajuk kali ini, Fakta akan ceritakan dengan lebih terperinci macam yang kita semua tahu. Oh my god. Malaysia pernah Train to viral Busan. dengan cerita dari Korea, iaitu Train to Busan kan? Namun pada tahun 2020, syarikat yang sama telah menghasilkan stand-alone sequel yang bertajuk Train to Busan Peninsula. Peninsula. Tapi apa yang buatkan filem ni jadi lagi viral dekat Malaysia adalah disebabkan kemunculan Major Jade yang dilakonkan oleh orang Malaysia, iaitu Bella Rahim. Bella Di mana Rahim. beliau memegang watak sebagai askar UN yang menjadi orang pertama menyelamatkan Jung Sok dan Min Jung bersama anak-anak perempuan mereka. Don't worry. Keren ya. Should be okay. Bisa join guys. hours, a new world will be waiting. Kalau korang tengok dekat baju Major Jane tu, siap ada Malaysia, bendera Malaysia ya. lagi tau. Apa? Gempak kan? Tapi itulah, zombie Keren dekat tu Malaysia lagi Busan. gempak. Siap boleh naik motor lagi. Lucu nih filmnya. Dia zombie tapi Tenang. lawak-lawaknya juga gitu. Age of the World. Filem Atau kita reaction guys film yang tadi tuh, yang zombie Malaysia tuh guys. Boleh komen ya. Nanti kalau banyak yang request kita reaction. 6. Age of the World. Filem dalam senarai kali ini boleh dikatakan 99% mempunyai elemen dari Malaysia. Wow, hampir 100%. Sebabnya cerita ini difilmkan sepenuhnya di Sarawak. Sarawak. Oh, di alam Sarawak nih. Age of the World yang dihasilkan oleh Michael Houseman diadaptasikan daripada kisah benar tentang seorang pengembara British bernama James Brooke yang melarikan diri dari kehidupannya di England dan berlayar ke Sarawak untuk mencari tujuan hidup baru. Di sana, dia terlibat dalam pelbagai konflik tempatan There you have it. Pirates. dan berusaha untuk menupaskan pemberontakan untuk mengembalikan keamanan. This is war! Sehingga akhirnya dilantik sebagai White Raja atau Raja Putih Sarawak. Apa yang Raja menarik, Putih terdapat Sarawak. pelakon terkenal dari Malaysia yang membintangi filem ni tau. Seperti Bron Palare sebagai panggilan Indra Mahkota, I'm Prince Mahkota, the governor of Sarawak.
Shahrizi Sam sebagai Subu. Apa namanya filmnya tadi? Great honor is being named. Oh, Christ, honor be damned. Dan Rahim Razali sebagai Sultan Brunei. Kalau korang nak tahu, filem ini dihasilkan hasil kerjasama antara 4 negara iaitu China, US, UK Edge of dan the world. Malaysia. Walau bagaimanapun, di Malaysia dan Brunei, tajuk filem ditukar kepada Raja sebelum Kita ditayangkan di nonton, guys. Pawagam pada tahun 2023. Teringat pula faktau pasal lawak kumpulan Ubi. Ubi. What are you doing here? You didn't feel with the Saudi British? You can do the Namdana Habatu Sauda. Apa tuh? 5. Superman and Wah, Lois. Raja Lawak. Kalau video sebelum ni, Malaysia muncul dalam Justice League. Tahu tak korang, Malaysia pernah kena serang dengan alien Oh ya? dalam dunia Justice League tau. Kali ini Oh, Malaysia sekali lagi membuat yang kemunculan kartun tu ya? dalam cerita Superman. It's a plane! It's Superman! Tapi tak seperti filem Superman biasa yang penuh dengan aksi. Superman and Lois merupakan drama bersiri superhero yang lebih memfokuskan tentang kehidupan Clark Kent selepas berkahwin dengan Lois Lane dan mempunyai 2 orang anak kembar iaitu Jonathan dan Jordan. You're Superman? No, we've seen Superman before. We've seen him. Korang pernah bayangkan tak Superman dah berkeluarga? Come on, be careful! Dalam episod ini, anaknya yang bernama Jordan Kent mula mengasah kuasanya. Yes! Tapi sebab tak sabar, dia terus berlagak nak jadi hero. Dengan cuba menyelamatkan Crane di atas Menara Merdeka daripada terjatuh. Sebab dia tak boleh kawal kuasa, Crane tu terjatuh. Nasib baik Superman sempat datang tolong. Hebat banget Superman ya anak dia kena marah. kekuatannya. I told you to fly straight home. I got turned around. Turned around. We were in Malaysia. Yes, I know. Nasib baiklah tak jadi apa-apa. Kalau tak, mesti lambat mendarat disiapkan. Superman datang. 4. Overdrive. Overdrive. Kalau korang peminat perlombaan rally, korang mesti pernah tengok cerita ni. Korea, China. Overdrive merupakan filem aksi Oh, Jepun. yang berkisar tentang dunia rally racing yang mengisahkan tentang 2 beradik iaitu Naozumi, seorang pemandu rally yang berbakat, dan abangnya Atsuhiro, seorang mekanik dan jurutera. Filem ni bukan je penuh dengan aksi mendebarkan tau. Malah penuh dengan konflik, lebih-lebih lagi apabila adiknya mahu menjadi pemandu terbaik tanpa bantuan abangnya. Ketika mereka menyertai pertandingan World Rally Championship, semasa nama peserta diumumkan, korang boleh nampak ada Fairuz peserta dari Badawi. Malaysia bernama Fairuz Badawi. Bukan tu je, malah terdapat juga babak di mana salah satu pertandingan Johor ini Rally Johor Baru diadakan di Malaysia atau lebih tepat lagi di Johor Bahru. Rally. Teringat pula faktau pasal game Colin McRae, Rally and Dirt yang turut menampilkan Lita Rally dari Rawang. Digunakan adalah Lita dari Malaysia. Nama Lita ini adalah Rawang Trail yang terletak di Selangor di mana 3. Children of Men. Children of Men. Kejut Filem ini berlatar belakangkan dunia pada tahun 2027 di mana manusia hilang keupayaan untuk melahirkan anak sehingga membawa kepada kemusnahan di bumi. Namun selepas 20 tahun berlalu, seorang wanita tiba-tiba muncul dalam keadaan mengandung. Dia kemudian bertemu dengan watak utama, Theo, yang terpaksa membantu dan melindunginya demi masa depan manusia. Lain macam konsep cerita ni kan? Tapi apa yang menarik, ketika televisyen menyiarkan huru-hara yang berlaku di seluruh dunia, korang boleh nampak bandar Kuala Lumpur muncul. Oh iya, Kuala Lumpur. Korang nampak tak? Jap, fakta ulang balik. Nah, Nampak menara KLCC dengan sangat jelas Gempak, tengah weh. terbakar kan? Padu, Tapi weh. kira okey lagi lah daripada cerita Independence Day, Resurgence. Dibanding KLCC musnah dalam filem tu. 2.
2. Entrapment. Cerita ni pun Faktor pernah mention kejap je dalam video sebelum ni sebagai honorable mention. Entrapment. Kalau korang nak tahu, hampir separuh daripada filem Entrapment ini telah difilmkan di Malaysia. Dihasilkan pada tahun 1999. 35 seconds. It's never big enough. Entrapment merupakan sebuah filem bertema kerompakan mengenai seorang penyiasat insurans, Virginia Becker, menyamar sebagai pencuri. I'm not who you think I am, Mac. I'm a thief. Untuk memerangkap pencuri legenda Robert McDougall. Apa yang menarik, mereka merancang untuk melakukan satu rompakan terbesar di Menara I give Gassisi. you the world's tallest building And we're going to steal it? and home of the International Clearance Bank. Malah banyak babak-babak dalam filem ni Isn't it beautiful here? yang memaparkan bandaraya Kuala Lumpur. Tuh, KLCC jembatan, iya kan? Kalau korang Jembatan nak tahu, penghubungnya. dalam ending cerita ni, ketika babak di stesen kereta api, Let's do it. Ini ini ya, menoreh. korang akan nampak Pudu. papan tanda stesen Pudu kan? Tapi sebenarnya lokasi penggambaran ini adalah di stesen Bukit Jalil. Tapi disebabkan pelakon Bukit Jalil. utamanya susah nak sebut perkataan Bukit Jalil, diorang buat keputusan untuk tukar papan tanda tu ke stesen Pudu. So when will I see you again? Meet me tomorrow morning, 6:30, at the Pudu train station. Pudu karena susah buat sebut Bukit Jalil jadi Pudu. Sekali Thunderbolt, lagi, ini, Menara ya, Merdeka ini. 118 muncul Yang dalam filem antarabangsa. Paling atas tuh kan pemainnya terjun. Thunderbolts mengisahkan Ini yang tentang gempak Yelena banget sih Belova, kemarin, adik viral angkat banget. kepada Black Widow, Natasha Romanoff, yang telah digabungkan dengan sekumpulan anti-hero dan bekas penjahat We are the Thunderbolts! Can't call ourselves that. God, thank you. dan dipaksa menjalankan satu misi rahsia untuk menyelamatkan dunia. And you are gonna help me stop it. Wait, us? Yeah, you. Why, you got someplace to be? I love that guy. Alah, konsep dia lebih kurang macam Suicide Squad, tapi versi Marvel lah. Tapi masa trailer filem ni baru je keluar, ia dah mendapat perhatian rakyat Malaysia. Lagi-lagi bila keluarnya sini. So, none of us can Nah, itu dia. Nampak tak? Terang-terang itu KNB merupakan Perdana Merdeka. 18. Siap nampak kat ICC lagi. Kalau korang nak tahu, pada awalnya Marvel tak benarkan Florence Pugh yang melakonkan watak Yelena untuk buat stunt sendiri Sampai dia terjun suka dari makanan Menara Malaysia Merdeka lah. dalam misi untuk memusnahkan makmal OXE di Kuala Lumpur. Assignment is... Oh, wait, hang on. Assignment is complete. What's next? Tapi Florence berkeras untuk melakukan babak tersebut demi memecah rekod dunia, terjun dari bangunan kedua tertinggi dunia. Florence, you're sort of opening stunt. You jump off the world's second tallest building. Are you actually in the Guinness Book of World Records now? I should be. You really should be, and if you do, then you can die totally happy. So happy. Yeah. Disebabkan itu, babak tersebut dianggap paling ikonik dalam filem Thunderbolt. Berani banget ya. Paling lawak masa interview, Florence siap puji Malaysia lagi tahu. Dan seperti dijangka, antara salah satu perkara yang buat dia tertarik dengan Malaysia adalah makanan. And I loved being in Malaysia, and I really, really want to come back and actually spend more time there because the food was insane. Oh ya, dengan cerita Korea nak hasilkan satu filem ala-ala Winter Sonata menggunakan lokasi di Malaysia yang bertajuk Distinct Becoming Sarawak. Makin mendunia lah Malaysia lepas ni. Teringat pula Fak tahu pasal cerita taxi driver di mana rakyat Malaysia membuat kemunculan dalam filem tu. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Itulah 10 kali nama Malaysia muncul dalam film terkenal dunia ya guys, mulai dari US, Jepun, India, Korea. Telah kemarin 10 kali Malaysia muncul dalam kartun terkenal. Nah, sehabis ini katanya kan tadi di ending Faktor Channel mengatakan bahwa Korea bakalan buat sebuah film juga yang berkaitan dengan Malaysia. Kita nantikan itu guys, karena dari thumbnailnya aja udah menarik banget guys. Ini ada seorang perempuan yang berhijab dan yang tidak berhijab gitu. Nah, kata Bang Wan Muhammad, ini ada yang tertinggal Venom katanya, action dekat Sarawak. Aku yakin sih lebih dari 10 ya.
nama Malaysia itu disebut dalam film terkenal dunia gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang mau nambahin boleh aja komen di bawah ya guys. Tapi yang paling gempaknya, yang paling hebohnya waktu itu ya di Thunderbolt tuh kan guys, yang artisnya itu terjun dari lantai paling atas dari PNB 118 itu kan. Sampai juga ada cuplikan artisnya itu cobain makanan Malaysia gitu. Terus dia bilang juga tadi di akhir dia pengen lebih lama di Malaysia untuk mencoba makanan-makanan Malaysia gitu. Pokoknya harus banget cobain semua makanan-makanan yang ada di Malaysia, karena setiap negeri itu dia punya ciri khas makanan masing-masing. Rasa makanannya juga berbeda, punya ciri khas masing-masing. Meskipun sama namanya, bentuknya, tapi rasanya itu kadang berlainan gitu. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.